ikhlas dan penuh kesetiaan menjunjung kasih ke atas titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda amat jelas membimbing kita ke arah kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat dengan aspirasi baginda yang menyoroti nilai-nilai keadilan, kesaksamaan dan keharmonian dalam melaksanakan tanggungjawab kita sebagai wakil rakyat. Daulat Tuanku. Tuan Di-Pertua, berlatarkan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Mas Gading yang membangkitkan 7 perkara. Perkara pertama adalah berhubung dengan langkah kerajaan untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi dengan mengambil langkah penjimatan yang drastik. Seperti yang kita sedia maklum, prospek ekonomi global yang dijangkakan suram bagi tahun 2024 menjadi salah satu cabaran utama pertumbuhan ekonomi negara. Mas Gading menyokong penuh pelbagai langkah serta usaha kerajaan untuk meningkatkan atau mereformasikan sektor ekonomi negara. Ini termasuklah usaha-usaha untuk menjimatkan dan mengurangkan beban perbelanjaan negara dengan pelaksanaan kaedah subsidi bersasar dan pemansuhan skim pensyen penjawat awam baharu. Dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, diburukkan lagi dengan kuasa ringgit yang semakin merosot. Saya ingin membawa suara rakyat kita, khususnya yang tinggal di pedalaman, agar langkah serta pendekatan yang lebih seimbang perlu diambil. Sebagai contoh, isu pemansuhan pensyen penjawat awam yang baru kini hangat dibincangkan. Apakah langkah-langkah kerajaan yang untuk menangani isu generasi muda yang kini kabarnya menjadi kurang ataupun tidak lagi berminat untuk bekerja sebagai penjawat awam akibat daripada pemansuhan skim pensyen penjawat awam baru? Persoalannya di sini, mengapakah kajian menyeluruh tentang impak skim persaraan penjawat awam atau SSPA hanya dijalankan selepas pemansuhan skim pensyen ini diputuskan? Dan bilakah hasil kajian SSPA ini akan kita ketahui? Perkara kedua adalah berhubung dengan usaha bagi meningkatkan pengeluaran makanan dan usaha untuk meringankan beban para petani, para penternak, para nelayan atau dalam arti kata lain, golongan pengeluar makanan kita. Tuan Yang Di-Pertua, Mas Gading menyambut baik usaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang mahu menjadikan Sabah dan Sarawak sebagai jelapang padi negara yang kedua selepas Kedah dan Selangor. Ketika ini, keluaran beras tempatan Sarawak hanya dapat memenuhi 34% permintaan beras di negeri ini. Statistik Padi Beras Nasional Berhad pada tahun lalu menunjukkan Sarawak mengeluarkan 83,000 metrik tan beras serta mengimport 145,468 metrik tan. Jika Sarawak dapat membuka kira-kira 10,000 hektar kawasan untuk diusahakan dengan penanaman padi hybrid, Sarawak mampu mengeluarkan 200 tan padi setahun yang berpotensi menampung 80% keperluan tempatan di Sarawak. Mas Gading mencadangkan agar pihak kementerian dengan kerjasama kerajaan negeri untuk mengenal pasti lebih banyak lagi kawasan di Sarawak untuk dibantu dalam usaha menggalakkan industri penanaman padi. Dalam usaha ini, Mas Gading mencadangkan di kawasan Parlimen Mas Gading seperti Kampung Sedaing, Kampung Rukam, Kampung Tebaro di Lunduk dan Kampung Tebawang Sau, Kampung Nawang dan Kampung Serikin di Bauk untuk diusahakan kerana potensinya sangat besar. Mas Gading juga ingin mencadangkan agar penanaman varieti padi wangi di Bauk yang pernah diperkenalkan sebelum ini dipergiatkan lagi ke kampung-kampung lain. Perkara ketiga, Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin menyentuh tentang isu atau masalah yang kini sedang berlaku di kawasan sempadan Sarawak, Kalimantan. Saya difahamkan kini banyak pasaraya di Sarawak memilih untuk mendapatkan bekalan bahan mentah seperti makanan, terutamanya sayur-sayuran, buah-buahan, malah makanan laut dari negara jiran di Kalimantan. Setiap hari, berlori-lori barang makanan daripada negara jiran masuk melalui ICQS Biawak dan Terbedu. Sebaliknya, kerajaan Indonesia pula mempunyai kuota bagi kemasukan barangan kita ke negara mereka. Pastinya semua ini berlaku kerana wujudnya keperluan dan adanya permintaan. Tetapi perkara ini jika tidak diberikan perhatian atau dikawal, akhirnya nanti akan menjejaskan ekonomi masyarakat tempatan. Malah petani-petani kita di Sarawak sudah mula merasai kesannya. Apa yang lebih membimbangkan di sini adalah barang-barang ini lebih banyak yang masuk secara haram, secara tidak sah melalui jalan-jalan tikus, malah pihak berkuasa juga mendakwa wujudnya jalan gajah. Kegiatan penyeludupan ini semakin rancak. Jadi apakah ketindakan kerajaan untuk meningkatkan dan memperketatkan lagi kawalan dan keselamatan di kawasan sempadan kita? Dalam isu yang sama ini juga, Mas Gading ingin menyeru agar kerajaan mengkaji semula penetapan kuota import keluaran pertanian dan memperkenalkan langkah atau usaha yang lebih drastik bagi meningkatkan lagi daya saing hasil industri pertanian kita, bagi meningkatkan security bahan makanan kita, agar kita tidak terlalu bergantung dengan hasil keluaran negara jiran tetapi bersaing dengan negara jiran demi meningkatkan lagi pendapatan petani-petani kita. Mas Gading juga ingin mencadangkan agar usaha kerjasama yang lebih menyeluruh, lebih produktif dan efektif dan seimbang perlu dijalin dengan negara jiran kita agar semua pihak mendapat manfaat. Seterusnya, perkara yang keempat, masih lagi berkisar tentang isu dan masalah di sempadan.
Tuan Yang Di-Pertua, perkara keempat yang ingin Mas Gading bangkitkan di sini adalah tentang kemudahan serta infrastruktur di sempadan khususnya di pos kawalan atau ICQS Biawak yang serba kekurangan. Baru-baru ini, wakil daripada Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia atau lebih dikenali sebagai APPGM telah datang ke Mas Gading seperti mana mereka lakukan di kawasan parlimen lain. Merentas parti bagi mengumpul maklumat, membuat kajian tentang pelbagai isu atau masalah yang dihadapi penduduk di sana. Jadi terima kasih saya rakamkan kepada pihak APPGM kerana membantu kami, ahli parlimen atau wakil rakyat untuk mendalami dan memahami isu yang kami bangkitkan. Dengan data dan maklumat yang mereka itu nanti dapat mengukuhkan lagi hujah-hujah kami dalam dewan ini. Diharapkan dengan adanya laporan terperinci daripada pihak APPGM nanti, kita boleh merangka polisi dan pendekatan yang lebih baik demi kebaikan rakyat di luar sana. Jadi dalam lawatan tersebut, kami berkesempatan bukan sahaja berdialog dengan orang awam, malah dengan agensi-agensi kerajaan. Oleh itu, ingin saya kongsikan di sini, di Dewan yang mulia ini satu persatu masalah di ICQS Biawak untuk perhatian segera pihak kementerian. 1. Tiada kemudahan mesin pengimbas barang-barang atau scanner. Pegawai kastam terpaksa memeriksa barangan secara manual satu persatu. Kena panjat lori satu persatu untuk membuat pemeriksaan. Yang kedua, tiada kemudahan kawasan tertutup atau indoor areas bagi pemeriksaan immigration. Pada masa ini, pemeriksaan hanya dilakukan di bawah kemah di luar pejabat kompleks dalam keadaan yang sangat tidak kondusif, terutamanya ketika musim hujan. Ketiga, jumlah kenderaan keluar masuk dijangka akan meningkat tidak lama lagi berikutan dengan pelaksanaan kawasan transit shuttle bus, di mana pelawat-pelawat akan transit di kawasan zon neutral bagi tujuan pemeriksaan dan sebagainya. Masalahnya kita tidak mempunyai kapasiti dari segi kemudahan. Malah tenaga kerja kita juga terbatas untuk mengendalikan kenaikan jumlah kenderaan dan pelawat. Yang keempat, gangguan bekalan elektrik juga sering berlaku. ICQS Biawak hanya mempunyai satu unit penjana elektrik atau genset untuk menampung dan menyokong sistem mereka. Yang kelima, prosedur kemasukan juga tidak mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Sepatutnya, standard yang telah ditetapkan adalah dari kuarantin ke immigration dan akhirnya sekali custom. Sebaliknya di sini, ianya bermula dengan custom ke immigration dan akhirnya ke kuarantin. Kalau dulu bila kita sebut masuk ke Kalimantan, kita mungkin boleh ketawa, memandang rendah apabila melihat keadaan pos kawalan di sebelah sana. Dengan kaunter perkhidmatannya yang serba kekurangan, jalan raya yang sempit dan becak, tandas curah yang kotor. Tetapi kini keadaannya adalah sebaliknya. Ini bukan omong kosong, keadaannya jauh berbeza. Pos kawalan mereka jauh lebih moden dan canggih daripada pos kawalan kita. Infrastruktur mereka jauh lebih baik. Fasiliti pemeriksaan juga lengkap dengan sistem pengimbas yang moden. Tenaga kerja yang cukup dan sebagainya. Malah tandas mereka ada aircon. Pintu tandas mereka lagi cantik daripada pintu pejabat kita. Pendek kata, bila masuk pos kawalan mereka boleh feeling-feeling macam dekat airport. Tapi bukan cantik tak cantik yang jadi isunya di sini. Apa yang penting adalah kelengkapan serta kemudahan yang membolehkan ICQS itu berfungsi dengan cekap dan mantap seperti sepatutnya. Oleh itu, untuk meningkatkan lagi kecekapan dan tabik urus jentera kerajaan di kawasan sempadan, Mas Gading menyeru agar kerajaan mengambil serius tentang hal ini demi keselamatan sempadan serta kebajikan pegawai-pegawai kita di sana. Seterusnya, Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin beralih pula kepada perkara yang kelima, iaitu tentang kerjasama di kalangan kerajaan perpaduan hari ini. Saya ingin menyentuh persoalan bencana di Mas Gading yang kebetulan hujung minggu lepas telah dilanda banjir. Sebelum itu, Mas Gading ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah atas keprihatinan beliau. Pada sesi mesyuarat lepas, saya telah dimaklumkan bahawa sejumlah 119.1 juta telah diluluskan bagi projek bekalan air luar bandar yang meliputi kawasan Mas Gading di daerah Lundu. Terima kasih juga atas jawapan pertanyaan lisan yang baru saya terima beberapa hari lepas mengenai kerjasama jawatan kuasa pengurusan bencana. Tetapi apa yang berlaku di Mas Gading adalah sedikit bercanggah dengan jawapan yang diberikan. Saya agak terkilan kerana saya tidak dilibatkan dalam usaha untuk membantu rakyat di kawasan saya sendiri yang terjejas akibat bencana. Sudah menjadi tanggungjawab saya sebagai wakil rakyat untuk membantu rakyat, tetapi oleh kerana ada pihak-pihak yang berkepentingan, usaha saya untuk membantu rakyat di kawasan saya sengaja disekat, dilewatkan dan dipinggirkan terus. Saya berharap agar semua pihak dapat mengetepikan agenda politik tetapi meningkatkan kecekapan dan prinsip kerja yang berintegriti dalam menangani isu yang berkaitan rakyat, lebih-lebih lagi bila berlakunya bencana. Namun begitu, dalam soal bencana, saya bersama pasukan pusat khidmat saya tetap cuba berikan yang terbaik dalam memastikan kebajikan rakyat terjaga dan yang paling penting, bantuan yang diperlukan oleh mangsa bencana dapat kami salurkan. Tuan Yang Di-Pertua, perkara keenam,
adalah tentang dua buah sekolah di kawasan Mas Gading yang kerap dilanda banjir, iaitu SK Segong dan SK Buso, menyebabkan kerosakan harta benda dan kemudahan sekolah. Mas Gading pasti pihak KPM sudah maklum tentang keperluan untuk bina baru di tapak baru bagi kedua buah sekolah ini. Sebab permohonan sudah diajukan, cadangan tapak juga sudah dikemukakan. Mas Gading berharap segala urusan dipermudahkan dan kelulusan segera daripada pihak kemudian dapat dipertimbangkan. Mungkin KPM boleh berikan pencerahan tentang status bina baru bagi kedua-dua buah sekolah ini yang berkali-kali dalam setahun dilanda banjir. Tuan Ibu Ketua, perkara yang ketujuh, iaitu perkara yang terakhir. Mas Gading memahami keadaan kewangan kerajaan yang lemah dan sukar untuk kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baru atau memberikan suntikan kewangan bagi melancarkan pertumbuhan ekonomi. Mas Gading memahami dan menyokong usaha kerajaan dengan mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati di dalam melaksanakan projek pembangunan baru. Namun persoalan saya adalah bagaimanakah pula dengan projek-projek pembangunan yang telah diluluskan tapi masih belum terlaksana. Tuan Yang Di-Pertua, projek Jambatan Selampit dan projek Jalan Kampung Kedai. Projek yang dijanjikan sejak 2003 dari satu PRN ke satu PRN, dari satu PRU ke satu PRU, diluluskan menerusi RMK 10, RMK 11, RMK 12, tetapi masih lagi belum dikelihatan. Saya tidak mahu mempolitikkan isu ini, cuma di sini Mas Gading mahu baik kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri bersifat telus dan terbuka kepada rakyat. Ini bukanlah untuk saya, namun ini adalah keadilan untuk rakyat yang telah menuntut pembangunan yang sekian lama terpinggir seperti yang dijanjikan. Dengan ini, Mas Gading mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Tangga Batu. Assalamualaikum.